Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru, perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada pertamanya Wawasan 2020 dan kedua, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi menyemai rasa cinta dan ambil tahu kepada negara, golongan belia perlu diberi pendidikan politik dari peringkat sekolah lagi. Ia sekaligus dapat menggalakkan dan meningkatkan lagi suara belia dalam apa juga isu dalam negara. Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan Pengetua KOSAS UPM, ia bertepatan dengan konsep dalam pembangunan belia positif iaitu melahirkan belia yang baik bermula dengan keserakanan antara golongan dewasa dan belia. Tegasnya, dalam menyemarakkan semangat patriotik dalam diri belia, golongan itu perlu dijadikan rakan pembangunan negara. Cuma isu dia sekarang ni untuk menyemai rasa patriotisme sayang kepada negara, kita perlu juga memberi pendidikan politik kepada golongan belia. Kita tidak boleh meletakkan yang golongan belia ni akan mampu untuk mengundi pijak untuk buat keputusan. Sebenarnya dia perlu diasuh, perlu dipupuk di peringkat sekolah lagi. Jadi maknanya kita tak boleh mengharapkan kematangan politik tanpa adanya pendidikan politik. Sebab itu literasi politik itu penting. Jadi usaha-usaha ke arah literasi politik ni sebenarnya adalah usaha untuk kita menyemarakkan rasa patriotisme sayang pada negara. Kita nakkan golongan belia pada hari ini ambil tahu tentang negara. Kita nak golongan belia pada hari ini yang percaya yang bahawa negara ini boleh terus ke hadapan dengan peranan yang mereka mainkan. Jadi kita nakkan belia ini sebagai rakan kepada pembangunan negara. Katanya perkembangan mutakhir dalam negara boleh mempengaruhi pemikiran belia negara yang pasti punya pandangan sendiri. Anak muda semestinya dia ada persepsi lah kepada tadbir urus yang baik. Mereka inginkan kerajaan yang bersih, mereka inginkan peluang pekerjaan dan paling penting gaji yang setimpal dan setara. Ini juga berdasarkan dapatan kajian yang kita perolehi. Dapatan kajian kita mendapati perkara pokok pertama yang anak muda impikan untuk Malaysia yang bergembira adalah pertama dari segi peluang pekerjaan. Mereka inginkan peluang pekerjaan kerana ialah setelah mereka menamatkan pengajian di sekolah, politeknik, kolej komuniti ataupun mereka menamatkan pengajian di peringkat universiti, semestinya mendambakan pekerjaan. Jadi itu sebenarnya merupakan isu pokok untuk kita ke arah membentuk Malaysia yang lebih gemilang dan sejahtera dan perlu dilihat secara serius oleh semua pihak termasuk pihak kerajaan. Yang kedua, mereka inginkan gaji yang setimpal. Gaji yang setimpal ni maksudnya sepadan dengan keperluan dan juga sepadan dengan kelayakan mereka. Diskusi Awni pagi hari ini sempena Bulan Kebangsaan dalam menggalakkan pengisian jiwa kemerdekaan dalam kalangan anak muda.
semasa kita membentuk Malaysia, mestilah dipahami oleh semua pihak dalam negara kita. Sebab dengan cara kita memahami kemerdekaan itu, kita boleh memahami konsepnya, kita boleh memahami sebab-sebab kita menuntut kemerdekaan, kita boleh memahami kepimpinan yang terlibat dalam menuntut kemerdekaan, dan juga kita memahami langkah-langkah yang kita lakukan untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Dan Prof, mungkin selain daripada pemahaman dari segi sejarah kemerdekaan itu sendiri, mungkin ada formula yang lain kepada anak muda ini. Macam ni, saya rasa hari ni formula dia senang saja. Pertama sekali mereka mesti menghayati. Dibaca satu, dia belajar satu. Di tingkatan 5 sejarah compulsory kan, wajib lulus sekarang sejak tahun 2014 kalau tak silap saya, 2013 ke, saya pun dah tu. Jadi wajib lulus. Tapi itu belajar untuk dapat A, untuk dapat sijil SPM. Tetapi sekarang kita kena hayati sejarah kita. Jadi untuk orang muda saya rasa macam ni lah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita masuk, kalau masuk kandang kambing kita mengembik, masuk kandang harimau mengaumlah kita harimau Tapi soalnya sekarang kita kena tahu bahawa di mana kita dilahirkan, di situlah tanah tumpah darah kita. Pandang ini negara kita, tempat lahir kita, dan ini rumah kita sebenarnya. Kita nak pergi mana kalau kita tak jaga rumah kita? Kalau dia bocor ke, dia sengit ke tiang, kita kena betulkan. Kalau dia crack, kita kena betul. Sebab ini tempat kita berlindung. Dan ini tempat kita hidup bersama keluarga kita. Dan di sini tempat kita beribadah. Apapun saja agama kita beribadah. Dan rumah merupakan satu tempat untuk kita selesa, untuk kita kita berkomunikasi, bergabung, berhubung dengan saudara, mak bapak dan sebagainya. Jadi bagi saya, formula kita, ini negara kita. Ini negara kita, boleh rakyat Malaysia sendiri. Baik Prof, kita nak tahu juga sebenarnya cabaran dalam memperkukuhkan semangat patriotisme kini berbanding dahulu. Baik Prof, kita nak tahu juga sebenarnya cabaran dalam memperkukuhkan semangat patriotisme kini berbanding dahulu. Ada cabarannya. Tiap-tiap rejim pemerintahan itu ada cabarannya. Kalau kita baca zaman Tunku Abdul Rahman dulu sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama, masa dia nak tubuhkan Malaysia, cabarannya luas. Cukup banyak. Idea Malaysia ditolak oleh parti-parti pembangkang pada masa itu. PAS dan Parti Rakyat. Ini sejarah Jangan kecil hati pula saya baca sejarah Parti Rakyat Melayu dan juga PAS bersekongkol membantu Indonesia. Ini rekod sejarah. Membantu Indonesia bawa agennya dan tolong kita kata buat statement-statement yang buruk terhadap idea Malaysia. So, Tengku menghadapinya. Lepas itu ada pula kuasa besar. Pada masa itulah kita nak baca sejarah ni, bukan nak gaduh. Tapi ini sejarah. Fakta tak boleh ubah. Seperti yang dikatakan konfrontasi dilaksanakan. Sejarah tidak boleh dinafikan. Ya, betul. Tak boleh diubah. Konfrontasi dijalankan ke atas kita. Kita hadap. Dan you mesti ingat, kita dapat sokongan United Nations. Bangsa-bangsa bersatu menyokong idea Malaysia. Memanglah ini strategi British untuk menentukan kawasan-kawasan pengaruhnya itu tidak akan didapati tidak jatuh ke atas tangan komunis. So maksudnya sekarang, kita kata, tiap-tiap zaman ada cabaran. Apa orang cakap, harapan kepada masyarakat di luar sana mengenai secara ringkasnya. Ya. Selanjutnya kita menyambut Hari Kebangsaan pada besok. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, sayang-sayanglah negara kita. Kalaupun kita berbeza pendapat, jangan hancurkan semua. Dan yang ketiganya, saya rasa cintailah sejarah. Sebab saya rasa sejarah aja yang boleh menjadi panduan kepada kita untuk menyimak tindak tanduk kita. Kalau kita tersalah, kita boleh rujuk sejarah. Sebab sejarah ni kalau kita gagal, kita boleh baca dan kita boleh rekod. Jadi kalau kita yang buat kegagalan, maknanya kita tak baca sejarah. Dan saya ingat Tun Mahathir sini berkata, siapa yang tidak memahami sejarahnya, dia akan didenda didenda berkali-kali oleh sejarahnya. So kenapa tidak kita amalkan pada hari ini?